أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita umur yang panjang, kesihatan, sehingga kita dapat bergerak ke sini dan dapat sama-sama kita mengikuti kelas pengajian kita, yang mana kita dah pun belajar dah banyak tajuk dah, banyak bab dah, banyak fasal dah. Hari ini kita masuk muka surat 22, iaitu yang berkaitan dengan menyentuh khuf ataupun moza, iaitu stokin yang digunakan pakai pada musim sejuk, ataupun ketika musafir. Baik, kita akan lihat detail. Jadi sekarang ni musim orang suara tak ada, ramai yang suaranya hilang, cuaca sekejap sejuk, sekejap panas. Masuk saya bercakap ni pun jadi kena banyak minum air lah, insyaAllah. Faslun fil mashi 'alal khuffain. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum menyapu atas dua moza. Kita cakap minggu lepas, iaitu jenis stokin bagi kita yang memakai ketika dalam perjalanan ataupun ketika musim tertentu, di mana stokin itu dibuat daripada kulit ataupun bahan yang agak tidak terlar air lah, maknanya dia tak kena air, stokin biasanya musim sejuk lah orang pakai. Bermula menyapu dua moza itu harus pada wuduk, harus pada wuduk, hukum asalnya harus. Dan jika pada wuduk yang sunat sekalipun, maknanya sama ada wuduk tu wuduk wajib. Wuduk wajib ni makna wuduk kita nak semayang lah. Wuduk kita nak semayang, wuduk kita nak baca Quran, itu dipanggil wuduk yang wajib. Dalam hukum fiqh, Dr. Yusuf Qurtubi tulis kitab atau buku yang dipanggil Fiqhul Awwaliyat. Keutamaan dalam bab fiqh ini, ada benda yang wajib dibuat, tapi ada benda lain yang tak buat, dia tak boleh buat benda yang lain, iaitu wuduk, walaupun hukum asalnya ialah sunat. Bila nak solat maka hukumnya wajib. Sebab itu dipanggil wuduk di sini wuduk wajib. Dan jika pada wuduk yang sunat sekalipun, seperti wuduk yang dibaharukan dia, wuduk yang dibaharukan dia, maknanya kita dah berwuduk waktu zuhur, kemudian dah masuk asar, kita rasa macam ada lagi, tapi tak salah untuk kita tajdidul wuduk dalam istilah. Maknanya kita memperbaharui wuduk kita. Air banyak, buat je lah, tak ada masalah. Baik. Tiada pada mandi fardu dan sunat, seperti mandi junub dan sunat Jumaat. Benda ni, kes sapu moza ni, dia bukan sebagai ganti mandi wajib atau sunat, dia hanya pada wuduk sahaja. Tu pun bukan melibatkan semua anggota, hanya pada bahagian kaki sahaja. Ini kena faham, Baik. Dan tiada pula pada menghilangkan najis, maka jika berjunub ia atau berdarah kakinya,
maka tiada memadai disapu moza ganti daripada membasuh kakinya. Maknanya dia punya syarat tu ketat sikit. Luka sikit tak boleh, ada najis sikit tak boleh. Jadi maknanya kena betul-betul dalam keadaan yang bersih. Ialah ibadat kita biasa nak pakai stokin, kaki luka, kalau pakai stokin biasa pun akan nampak darah pada kaki tu kan. Begitu juga dia nak jaga, sebab benda tu mahal. Beli kalau kita pakai habis luka kaki, atau kaki kita dah luka kena dia habis nampak kotor, jadi tak boleh. Itu sebab dia kata tak boleh. Dan tiada pula menyapu sebelah moza dan membasuh sebelah kaki, melainkan jika ketiadaan yang sebelahnya pun tak boleh. Maknanya di sini kalau nak sapu stokin tu kena sapu dua-dua kaki, melibatkan dua kaki itulah ya. Sapu sebelah nak basuh tak boleh, kecuali kata dia memang kaki dah sebelah. Sama ada kaki kita tu memang dipotong akibat kecil manis ke, ataupun dipotong dengan sebab aksiden ke, atau memang Allah dah takdirkan lahir-lahir dah jadi macam tu. Ni cerita kaki ya. Macam saya cerita yang Dr. Mazli Hospital Tsunami Johor Bahru tu kan, dia potong sehari 3 batang kaki akibat kecil manis sehari. Kalau hospital lain tak tahu lah berapa batang. Ni Purata di Johor. Ni cerita penyakit ya. Jadi macam mana? Tak, dia kata tadi kalau tak ada kaki sebelah tu tak apa dah basuh sebelah. Yang dia tak bagi tadi kaki 2, tapi sebelah kita nak basuh dengan air, sebelah lagi kita nak sapu, mana boleh. Dia kena pakai dua-dua, baru dua. Biasa orang gila kau buat gini kan, ataupun orang yang kurang waras lah tu. Okey, dan baginya beberapa syarat. Yang ni kita nak kena tahu syarat nak pakai tadi tu apa dia. Kita dah tengok tadi nak basuh tak basuh tu bab lain, nak sapu. Dan iaitu bahawa memulai pakai keduanya itu kemudian daripada sempurna bersuci dengan mandi junub atau wuduk atau tayamum. Syarat pertama, dia kena clear, badan kena bersih, badan kena suci dulu daripada sebarang hadas. Sama ada suci tadi itu dengan cara kita berwuduk sempurna dahulu, atau kita mandi junub dahulu, atau kita tayamum dahulu. Maknanya kita dah clear, kita dah buat di rumah, kita siap. Okey, tu maksud di sini syarat yang pertama. Nak mula pakai tu kena clear, badan bersih dulu, kita tak ada najis, tak ada apa, tak ada hadas dan sebagainya. Maka jika membasuh ia sebelah kaki dan dipakaikan mozanya, kemudian diperbuat dengan yang sebelahnya, seperti itu jua tiada memadai. Nampak? Maknanya tak boleh di sini tiada memadai, ini kira tak sesuai, tak memadai, tak sempurna. Kalau kita basuh sebelah kaki, dan dipakaikan mozanya, kemudian diperbuat dengan sebelahnya, dia kena buat dua-dua. Dia kata sini yang tak boleh, tak memadai. Kita basuh sebelah kaki kita wuduk, pakai dulu tokin tadi. Basuh kaki sebelah lagi baru pakai, tak boleh, tak memadai. Dia kena basuh elok macam wuduk sempurna dulu, kering, pakai stokin. Macam kita dah buat di rumah dah ni, cuma stokin kita stokin ni je lah. Stokin ni tak boleh lah, dia syarat dia yang khuf betul-betul tu. Buat daripada kulit binatang tu, yang tu. Kena faham lah. Tuan-tuan jangan duk tengok tajuk hari ni duk faham wuduk pula ni. Tak, ni cerita hak kita pakai stokin khuf tu ya. Jangan. Baik. Pokok dah siapa nak pergi Turki lepas ni, saya dengar ada jemaah nak pergi 15 bulan 5 ni, ada nak pergi 14 bulan 5 ada nak pergi. Ada yang main jumpa saya kata nak pergi Turki Ustaz. Kata bagus. Cuma lah musim bunga, boleh tengok bunga tulip banyak Baik. Dan jika memulai pakai keduanya kemudian daripada sempurna bersuci, kemudian berhadas ia dahulu daripada sampai kakinya yang pertama atau yang kedua kepada telapak khuf, tiada memadai menyapu dengan pakai yang tersebut itu.
kerana permulaan memakainya sebelum lagi sempurna taharah pada surah yang pertama. Katakanlah kita dah basuh elok-elok, clear wuduk kita cantik, kita pun nak pakai khuf, pakai gaya nak tarik kentut, batal, kata dia tak memadai. Ataupun pakai sebelah elok dah, pakai kali kedua terbatal wuduk kita, kata dia tidak memadai. Maknanya kena buang, ambil wuduk macam sempurna balik, baru pakai balik. Jangan pakai terus begitu nah. Dia lebih kurang kita ambil wuduk biasalah, keadaannya tu sama nah. Faham nah? Baik. Tak mana dah. Dan jika memulai pakai keduanya, kita pakai had kedua tu clear, kemudian daripada sempurna bersuci, kemudian berhadas ia dahulu daripada sampai kakinya yang pertama atau yang kedua kepada telapak khuf, tiada memadai menyapu dengan pakai tersebut itu kerana permulaan memakainya sebelum lagi sempurna. Ini saya ulang balik tadi taharah pada surah yang pertama, dan tiada iktibar memakainya pada surah yang kedua. Jadi keadaan kedua, tuan-tuan lihat ayat tentu, tengok ayat betul-betul daripada ayat dan jika tu. Okey, dia ada surah pertama, gambaran pertama ataupun situasi pertama. Surah sini sesuai kita terjemah situasi lah. Situasi pertama tak sempurna taharah, iaitu pertama apa dia kata dia, bila kita pakai, kita dah pakai semua, kemudian berhadas ia dahulu daripada sampai kakinya yang pertama atau yang pertama. Okey, itu tak memadai. Keadaan kedua atau yang kedua kepada telapak khuf, tiada memadai menyapu dengan pakai yang tersebut itu kerana permulaan memakainya sebelum lagi sempurna taharah pada surah yang pertama, dan tiada iktibar memakainya pada surah yang kedua. Yang kedua tadi, bila kita pakai khuf tadi, dia kata dah telapak, baru gaya kita kata nak apa dia panggil, sarung tu, baru gaya sampai sini dah terbatal wuduk, maka tidak dikira juga. Senang fahamnya kita hari ini bahawasanya kena suci dahulu, kita dah berwuduk secara sempurna, dah tak ada hadas kecil pun tak ada, hadas besar pun tak ada, mandi wajib semua. Kita macam bersiap nak pergi berjalan lah, macam kita nak pergi mana-mana shopping lah, macam ibarat macam kita pakai stocking ni, sama je, cuma bahan tu lain tu je. Cuma pakai stocking biasa ni kalau batal wuduk memang batal lah, esok nak wuduk buka balik lah. Yang tu lain, bila dah sempurna semua tak ya? Kita tengok bagi habis kita faham. Dan disyaratkan pula syarat kedua bahawa adalah keduanya menutupi tempat membasuh fardu, iaitu kakinya dan dua mata kakinya sehingga buku lali. Khuf tadi dia memang syarat dia kena tutup sampai ke buku lali, sampai ke anggota wuduk yang kena basuh, tutup sampai situ. Tapi lah saya tengok di Turki pun hak jenis panjang, bukan setakat buku lali, buku apa dia tutup semua. Jangan buat batu apa semua kat kaki semua tutup. Jadi tak nampak. Ni cerita hak stocking kaki pendek pun ada kan. Jadi kalau saya tengok tu biasanya sampai ke betis ni, selesa lah pakainya. Memang selesa pakai. Baik. Dan maka tiada wajib menutup sebelah atasnya, maka jika kelihatan telapak kakinya pada kepala khuf, tiada mudarat ia. Akas sebaliknya, akas tu sebaliknya ya, menutupi aurat. Dia kata yang penting benda tu tutup aurat, walaupun nampak sini mungkin warnanya tu terang lah kan. Lah ni kan ada kadang-kadang stocking hak kita pakai nampak sebiji macam warna kulit kaki tu, confuse kita kan. Orang nak pakai sarung kaki kan, dia ni pakai ke tak pakai, pakai tak pakai, tak clear mata kita tengok sebab warna sebiji warna kulit. Ada hak stocking warna lagu tu. Kalau macam kerap kali kita kabur ni, bila kulit muka orang tu memang putih,
dia punya pilih stokin sebiji kalau kulit dia. Jadi kita ragu-ragu, confused. Tapi kalau hak muka hitam, stokin putih, memang clear, nampak sah lah. Kulit muka hitam, kulit badan pun nampak hitam, tengok stokin putih, betul dia ni sah pakai stokin. Yang kita confused ni hak jenis kulit cerah ni. Kulit cerah, Deboh lotion Hazelly Snow lah, apa semua dia ambil boh. Jadi kita confused, tengok muka putih, tengok kaki dia ni pakai ke tak pakai, risau. Cuma boleh cam bila tak nampak bulu kaki tu je pun. Nampak bulu roma kaki rasa ni tak tulen, mungkin bukan sarung kaki, gitu ya. Yang penting tutup aurat dan menegahkan lulus, bukan lulus air pada yang lain ni, maknanya air boleh lalu lah. Lulus ni laluan air tu melepasi tempat penjahitnya. Maknanya di kawasan tempat jahit tu dia kata yang boleh air lalu, yang tu dimaafkan lah. Maksudnya di sini kalau saya lihat tu dia jahit tu buatan kemah, pendek kata air pun tak boleh nak masuk. So jahitan tu cukup kemah, kualiti lah. Sebab kita sekarang ni barang-barang kita pakai ada yang orang kata apa, recon, ada yang barang siam, banyak yang tiru yang original kan, baju Dunhill lah, baju apa nama semua, kebanyakannya yang tiruan. Jadi lain dia punya kain tu, kita pakai rasa lain. Kalau yang betul tu mungkin rasa lembut sikit, pakai sejuk. Yang buatan Thailand ni mungkin pakai corak sama, warna sama, tapi pakai rasa panas, tak sama. Original tak original. Tapi yang saya lihat macam khuf ni, bila saya pergi Turki tengok, memang kualiti betul kulit dia, kualiti tuan-tuan. Saya tengok muslimah pakai tu, rakyat mereka pakai, kena ayat salji ke apa, memang tak nampak kesan punya hebat keaslian tu. Cuma harga dia mahal sikit lah, 50 ke 70 lira. Tu harga dia. Tapi tak apalah, beli sekali tahan bertahun. Musim panas buka, pakai musim panas jangan berpeluh tapak lagi. Dia untuk musim sejuk je, nak tutup kesejukan tu ya. Baik. Dan lagi disyaratkan, syarat yang ketiga pula, dua moza itu yang dapat berjalan berturut-turut atas keduanya. Maknanya benda tu lembut, ikut kita punya bentuk kaki, dan bila kita berjalan dia mampu selesa lah. Tak adalah keras macam besi tu. Kalau keras macam kaki besi tu lain, payah nak berjalan. Ini kata dia mesti berturut-turut, dapat berjalan berturut-turut atas keduanya. Bila kita melangkah tu selesa kita pakai. Tuan-tuan perasan, senang cerita macam orang kebun pakai kasut boot tu, hak tinggi, kasut getah tu. Macam haji kita pakai, dia dah buat baja contohnya. Dia kena beli saiz yang sama kaki dengan dia. Katalah hak kurus, beli saiz SXXL, berapa kali X ulang gandanya tu, besar tu, dia nak bergerak tu gerak bunyi, itu dipanggil tak berturut-turut. Maknanya tak selesa, tak boleh. Jadi beli yang ikut saiz tu, yang dibuat saiz tu ada L, XL kan. Apa kita pakai kasut lah. Cuba beli kasut besar, kan kita kena heret kasut tu, satu high pula. Masalah. Kerana pergi datang orang yang musafir pada segala hajatnya daripada berhenti dan berjalan. Sebab kegunaannya tu untuk kegunaan orang yang nak pergi ulang alik ke suatu tempat, dia nak pakai, nak buat kerja, nak berjalan, jadi biar selesa kan. Saya rasa kita hari ni pun kadang-kadang kita membeli kasut sebagai apa, kita nak selesa, tambah orang perempuan kan. Jadi nak selesa, ada hak tumit tinggi, tumit tak tinggi, ada belakang lah. Laki-laki senang, dia jenis tu je fashion dia, tak gaduh. Kasut dia pun sepasang semua hidup. Rosak baru beli baru. Orang perempuan lain, orang perempuan dia jiwa dia lain. Kalau tak ada 10 pasang tu, dia bukan nama perempuan. Tu lain, dia cerita maknanya Allah jadikan begitu. Laki-laki lagi tak jahanam, dia tak beli baru fashion tu dah. Dia sampai terbuka menjadi mulut buaya tu, kira pak buka mulut buaya nampak tu, baru beli. Tu pun kalau boleh pijak kat tukang kasut, dia jahit lu, jahit. Tu fashion laki-laki. Dan nak buat ke mana, dia memang Allah jadikan begitu. Perempuan tak boleh, yang perempuan dia nampak calak sikit pun dia akan beli baru. Dan dia nak banyak fashion. Jabat lain, pasal pagi lain, pasal petang lain. Dia lain, pasal malam lain, dia lain.
Dia begitu. Ya. Dia nak sesuai dengan baju, dia tengok belakang. Laki-laki tak apa, baju merah seluar biru dah problem. Dia tak ada rasa apa-apa. Tak apa, biasalah tu. Dia jiwa, jiwa. Kita tak boleh kata apalah. Allah dah ciptakan fitrah kejadian wanita macam tu. Dia memang suka kepada yang berbanyak-banyak. Sebab tu baju mereka banyak pasang, 3 hari tak cukup. Kalau tak pakai pun beli tak pakai. Kalau tuan-tuan pergi ikut saya hari tu pergi pasar Bursa di Turki tu, ya Allah tuan-tuan, tengok baju jubah mereka dah geram tengok jubah. Tapi hak lelaki pun geram sebab tak boleh pakai, tak beli. Cuba lelaki boleh pakai baju jubah perempuan tak? Kalau mereka tengok hadapi rombongan dengan saya tu, niat tak mau balik tu. Tuan-tuan bayangkan sampai tak boleh balik dengan kapal terbang punya berat over limit. Pus dengan kapal dagang baru sampai. Kalau dengan buah-buah tin saya bagi tuan-tuan makan tu, saya tak ada lagu tu punya minat beli tu. Tunggu sampai shopping 2-3 ribu, seronok tengok, dah murah, kualiti tinggi. Tapi nak ceritanya naluri minat. Laki-laki minat tengok, tapi dia tak beli, dia minat tengok aja, minat seronok, beli tak? Dia beli hak orang rumah dia pesan, dia beli. Nak beli lebih tak? Dia macam tu. Allah dah jadikan begitu. Jadi kita kena redha lah, kena terima lah. Suami-suami kena terima, jangan duk bebel, biasalah tu. Sopa, saya pun sopa. Sebab tu saya pergi, baru ni pergi beli di Ion Big. Jumpa seorang lelaki, dia baru pencen. Bila toli keluar tu, saya memang ada, dia kata, Ustaz, saya seronok sangat. Pasal apa? Main shopping seorang ni saya seronok. Di 15 minit tak sampai, Ustaz. Masuk nak benda yang penting lah. Ambil bayar balik. Kalau saya dengan rumah saya tengah jam dah tentu, tolak belakang troli, tolak ikut. Allah, aku nak tajuk sikit. Ni fenomena kehidupan, fenomena kehidupan. Baik. Okey. Dan disyaratkan pula suci keduanya. Maknanya keduanya itu ialah kedua khuf tadi, kena bersihlah daripada najis, suci. Bahkan jika ada atasnya najis yang dimaafkan daripadanya, maka menyapu ia daripadanya. Barang yang tiada ada najis atasnya, sah menyapunya. Buang najis dulu, lepas tu baru kita sapu. Bila kita ambil wuduk, sapu balik tu. Jadi maknanya tak payah kaki, kita sapu je. Yang penting najis tu dibuang dahulu. Dan dimudahkan menyapu bagi orang yang mukim sehari semalam, dan bagi orang yang musafir safar qasar 3 hari 3 malam. Makna sini kemudahan itu diberikan kepada orang yang mukim, yang tak nak musafir sehari semalam boleh. Faham ya? Kita duduk di rumah, contohnya Malaysia kena landa salji. Okey, ramai mana tahu kan, Mekah pun ada kan, Saudi. Jadi sejuk yang amat. Jadi kita nak ambil ayat sembahyang, nak basuh kaki tu sejuk sangat. Maka kita dah ambil dah waktu subuh tadi, ambil wuduk clear, kita pakai khuf. Sampai zuhur, wuduk terbatal, kita ambil wuduk biasa, sampai tangan kaki tak payah basuh, kita sapulah khuf kita tadi. Jadi dibenarkan untuk orang yang mukim sehari semalam sampai subuh esok tu boleh. Lepas tu kena buka balik, ambil wuduk macam biasa balik lah. Dan dia kata untuk orang musafir pula, seperti dia buat contoh seperti musafir yang qasar. Maknanya yang boleh buat solat qasar 3 hari 3 malam. Ni hukum dia dah. Maknanya boleh kita sapu atas khauf. Jadi boleh untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Dan permulaan masa yang tersebut dihisapkan dia. Dia mula kira masa tu time bila, dikira bila tu maksud dia hisapkan dia. Ni bukan hisap hari kiamat, belum sampai tajuk tu. Ni dihisapkan, dikirakan, dihitungkan. Mula kita kira hari tu lagu mana? Dia kata daripada ketika berhadas. Artinya daripada ketika selesai berhadas, habis qada hajat, habis kita kencing atau selesai kita mandi wajib semua. Okey, yang ada ia kemudian daripada memakai 2 khuf
tiada daripada permulaan berhadas. Maknanya kalau mula kencing pakai tak boleh, dia kena clear semua dulu. Cerita dia start mula tu, kita dah ambil wuduk cantik-cantik lepas kita kencing atau lepas kita buang yang besar, maka itu dikira permulaan dia. Kalau waktu zuhur, kira start zuhur lah. Zuhur hari ni sampai zuhur esok bagi mukim. Bagi yang musafir, tengok daripada dia mula hari apa dan start dia bersih tu bila. Maksudnya lepas dia bersuci lah, lepas dia selesai qada hajat. Dan tiada okey daripada ketika menyapu, dan tiada daripada permulaan memakai. Bukan dia kata mula tu start sapu tu kira start mula tak. Okey. Ataupun dia kata dan tiada daripada permulaan memakai, ataupun start kita pakai khuf tu. Dia tak kira situ ya. Dia kira selesai kita ambil wuduk tu kira start dah. Itu waktu dia yang pertama. Sebab nak kira sehari tu kan. Ya. Baik. Dan orang yang asi dengan safarnya, asi ni banyak makna tuan-tuan ya. Kalau dalam kaedah jenayah syar'iyah, asi ni orang yang buat maksiat. Asi itu dari sudut jenayah syar'iyah. Dalam bab hukum fiqh yang melibatkan musafir ni, asi ni orang yang jenis musafir ni dia tak ada hajat apa-apa, dia macam maksudnya dia musafir dengan hajat tertentu. Maafkan saya, sebab yang musafir tak ada hajat tu haim ni yang selepas tu ya. Dan yang haim, maknanya haim ni dia musafir tak ada tujuan, tak kereta buh dia jalan tu sampai ke Pahang dah, tak ada tujuan. Tu pun dalam hukum ni dibenarkan menyapu keduanya seperti mana orang yang bermukim. Kategorinya tak sama lah. Yang musafir tadi, niat musafir nak pergi makan kenduri di Felda Keratong contoh, niat musafir, maka hukum 3 hari 3 malam sapu khuf. Tapi kalau kita yang asi safir ni, yang tak ada hajat apa-apa, ataupun yang haim, yang keluar rumah tu tak ada tujuan apa-apa, jadi keluar tu tiba-tiba lepas 2 marhalah. Kan ada orang passion tu kan, dia tension ke apa kan, tak kaitan nak release tension, dia bawa ikut pas ke Perak sana, sedap-sedap sampai Tanjung Malim. La ilaha illallah, Tanjung Malim, perasan. Maka hukum dia kira sehari semalam untuk sapu tu, bukan kira hukum musafir safar ya. Untuk kes ni lah, untuk kes sapu khuf. Untuk kes solat tak apa, solat dia ke marhalah, tak ada masalah. Untuk sapu khuf ni dia kena tengok, maknanya kok mana pun kena ada tujuan. Tapi itulah ya, maknanya kalau pelik sangat kalau orang yang jenis jalan tak ada tujuan ni rasa pelik. Tambah-tambah kos tinggi lah ni, pelik saya lah. Kalau duit banyak, kos rendah dulu tak apa. Main minyak seminggu sekali ni pening kita tak. Kejap naik, kejap turun sikit, naik banyak, jadi pening. Pening. Kalau nak bersafir tak ada tujuan tu, pada saya pelik lah. Melainkan memang dia kurang waras ataupun dia ada tekanan jiwa. Baik ya. dia musafir ni bagus sebenarnya, tapi niatnya melihat keindahan alam lah, ciptaan Allah. Ada tempat kita tak nak tengok dan sebagainya. Dan orang yang daimul hadas, apabila berhadas kemudian daripada memakai 2 moza akan hadas yang lain, serta hadasnya yang daim dahulu daripada ia sembahyang dengan dia, akan fardu menyapu ia dan mengharus ia akan barang yang ada ia mengharuskan dia, jika tinggal taharnya yang memakai ia atasnya akan 2 mozanya. Baik, ini orang jenis daimul hadas. Daimul hadas ni orang jenis sentiasa ada hadas, kencing tak lawas, you know? Maknanya dia ni jenis tu, ada Allah takdirkan dia penyakit begitu, dia duduk saja kencing dia keluar. Kadang-kadang jenis yang tak tahan kentut dia kerja dia, ni daimul hadas. Ataupun yang sentiasa ceret beret, dia cakap nak buang yang besar, daimul hadas.
Allah jadikannya begitu. Kebiasaannya kepada mereka yang jenis kencing ya, berak jangan berlaku. Yang kencing ya, kadang-kadang air kencing kita rasa kita dah berdehem habis semua, kita buat hukum fiqh kita mengaji ni, kita buat semua dah, tiba-tiba berjalan keluar tanah, wasahnya air kencing keluar, tengah sembahyang air kencing keluar, maka bagi kategori moza di sini, dia bagi keadaan maka kata dia mengharus akan barang yang ada ia. Maknanya dah sapu moza semua, mayang-mayang rasa macam hadas keluar, maka kata dia tidak ada masalah, tak perlu nak berhenti apa semua, teruskan. Di sini hukumnya harus, maaf, dengan sebab penyakit begini bukan berlaku pada semua orang, dia hanya orang-orang yang tertentu, pilihan-pilihan sajalah. Cuma saya nak sentuh di sini, kadang-kadang penyakit kencing yang tak lawas, tak terus ini disebabkan oleh masalah buah pinggang yang kerap berlaku sekarang, ataupun masalah batu karang yang kerap berlaku, ataupun masalah pundi-pundi kencing yang mungkin ada masalah menyebabkan kita punya kencing tak begitu lawas. Jadi kita sebagai orang Islam yang mengaji bab ni, kalau boleh kita janganlah mengundang penyakit itu datang. Dengan sebab kita mengaji bab ni, tak apa, jangan kira macam tu ya. Untuk satu khuf tak boleh, untuk wuduk kena ambil balik. Ayat anda kena ambil balik, khuf saja dibenarkan. Kita Malaysia tak boleh duduk fikir hal macam ni sebab kita cuaca kita tak sesuai pakai khuf. Jadi cuma dia bagi hukum sini seandainya kita berada di sana lah. Jadi cepat pakat jaga kesihatan masing-masing, insya-Allah. Dan iaitu satu fardu dan beberapa sunat. Oh, makanan hari ni masak lambat sikit tak apa. Janji masak. Tu dia. Ada lagi? Pergi pasar lewat kali kan. Ini lama tak apa. Penat masak apa ni karnival ya. Okey. Dan iaitu satu fardu dan beberapa sunat. Dia boleh masuk ke tengah-tengah mayang tu, keluar air kecil apa semua, teruskan. Lepas tu boleh lagi mayang sunat lepas tu. Sebab kes yang kita katakan kes dawaimul ataupun daimul hadas, yang melibatkan kita ni jenis tak boleh tahan, orang kata apa, masalah hadas yang berterusan begitu ya, dibolehkan untuk khauf ya, untuk khauf, anda faham tu. Maka jika ia sembahyang dengan toharnya satu fardu dahulu daripada ia berhadas, menyapu ia dan mengharuskan sembahyang beberapa sunat jua. Lepas mayang fardu tiba-tiba dia dah hadas, maka sebab kes macam ni tak apa, dia ambil wuduk, dia sapu khuf, boleh mayang sunat walaupun dia dalam hadas tadi. Maknanya patutnya dia kena basuh lah kencing apa semua. Tapi kategori sini kata dia dibolehkan solat fardu selesai, dia datang hadas, dia boleh ambil mayang, dia sapu je khuf, mayang balik sunat, lepas tu 2 sunat, tu cukup. Lepas tu tak boleh lah, dia kena basuh, ambil wuduk macam biasa balik. Sebab dia benarkan sini untuk kes yang ada masalah kesihatan. Jadi agama kita ni adil ya, dia adil, kita faham situ ya. Baru ni Ustaz Kutubi sentuh dalam solat Jumaat, kuliah Jumaat, kalau tuan-tuan dengar isu solat sambil duduk kan. Keringanan itu diberikan kepada kita selagi mana kita mampu buat benda yang boleh buat, kita kena buat. Hanya bila tak boleh buat sangat, baru keringanan tu berlaku, dibolehkan. Sebab tu dia kata kalau dah boleh berjalan, buka switch lampu semua, buka kipas semua, maknanya rokok boleh lah. Jadi rokok tak boleh duduk atas kursi biasa, nak sujud baru duduk atas kursi. Sebab apa? Mungkin tak boleh sujud, dia sakit tulang belakang ke, tulang belakang dia patah ke, buah besi apa kan, benda gitu. Hak duduk ni, hak kebanyakan orang ni kadang-kadang rokok elok pun dia duduk atas kursi, nak rokok atas duduk tu, itu yang tak apa nak boleh, tak dibolehkan. Bahkan dia kata itu tak sah terus kitab dia baca tu. Jadi kita kena faham lah
Sebab itu kalau kita tengok zaman dulu, mana ada kursi-kursi ni orang tua mayang. Dia buat juga sampai dia betul-betul tak boleh bawa dia duduk. Duduk pun duduk mengunjur. Maknanya dia beritahu, kita kata memang tak boleh sangat lah. Lah ni nampak banyak VIP. Faham? Nak VIP sajalah ni. Jadi kita kalau boleh, bila mengaji macam ni, bila kita dah ada ilmu tuan-tuan, kalau tak berlaku sakit yang mudarat sangat, selagi boleh solatlah cara biasa. Kecuali sunat tak apa tuan-tuan. Nak duduk ke mana pun duduk lah. Ni cerita solat fardu. Ya. Itu yang jadi isu tu. Itu yang jadi isunya. Sebab itulah kebanyakan kita lihat orang yang duduk yang semayang atas kerusi ni, saya duduk lihatlah kebanyakannya rokok macam biasa dia orang boleh buat lagi. Nampak tak? Hanya yang mungkin tak boleh buat sujud. Mungkin ialah masalah tulang kebanyakan hari ni kan. Jadi bila berlaku macam puan ni cerita, dia nak rokok dengan sujud pun semua atas kerusi, tu yang jadi masalah tu. Dia nak buat lagu mana? Kan? Nak rokok macam tu kan, dia nak sujud gitu kan, ataupun sujud rokok lebih pada sujud. Tu yang jadi isu solat sah tak sah balik tu. Sebab itulah kita pesan pada kawan kita lah, yang ni kalau yang tak boleh sangat tu dimaafkan lah. Ya? Yang boleh rokok biasa rokok lah, lepas tu duduk lah. Entah pasal ada satu budak-budak main, satu orang tua dulu dah meninggal kot pakcik dulu. Dia pun pergi tarik kursi dia, jatuh terlentang kau tu. Dia rokok. Kemudian lepas rokok dia nak sujud lah. Nak sujud tu dia duduk atas kursi. Budak masjid kita, budak nakal mana pergi tarik kursi, jatuh terlentang pakcik tu. Kesian kat dia. Budak-budak biasa lah kan, budak-budak. Ni zaman 2-3 tahun lepas. Tahun lepas kot kalau lepas. Sebab saya sebenarnya sebelah tu lah, tiang tengah tu Pak Haji Nazir suruh duduk tu. Lah ni ramai kes sakit lutut no. Minyak grease kurang. Bukan hak usia 50, hak usia 30 pun minyak grease dah kurang. Pasal duk makan gula banyak, jadi uric acid tinggi, dia kikis minyak grease tu keluar. Kita tak perasan. Lepas tu minum susu kambing tak mau pasal busuk, bau hamil. Maka kalsium kurang. Duk makan susu FN Cak Junjung, lagi jahanam badan. Saya duk PJ UAA PJ yang dekat section 16, section 14, section 16, jumlah 16. Kan ada rambut tu dah kilang FN. Kami boleh tahu hari-hari dia duk tuang gula berapa tan tu, duk buat susu pekat hak kita minta tarik tu dengan minyak kelapa sawit pun dia duk buat kat situ. Tu bukan susu khasiat, tu susu jahanam. Satu cawan tertarik kita minum 8 sudu gula dalam tu, kikis habis. Tu yang kita lah sakit. Maksud saya kadang-kadang bunyi ke pasal pantang tengok, bukan pantang makan, dia pantang tengok makan. Kalau PZNK tu memang tertarik, nak order lain mamak tak boleh buat, dia memang pandai buat tertarik je, jadi order tertarik sedap. Pasal sedap punya pasal yang akhirnya kajian terkini gula putih penyumbang utama uric acid dalam badan. Seafood jatuh nombor 2. Seafood jatuh nombor 2. Nombor 1 gula putih. Lah apa yang kita makan tak ada gula tuan-tuan. Sebab tu kalau dah berlaku sakit-sakit tu, saya tak heran pun. Pasal budaya makanan kita hari ni memang kita makan gula hari-hari. Contohnya kejap lagi. Mana tak ada. Nikmat sedapnya pasal balon je lah. Cuma saya nasihatkan kalau tuan-tuan rajin balik umur tak lagi, minumlah yang banyak sikit.
kalau macam kami kita syorkan minum cuka lah, cuka protein tu. Maknanya tu cara nak neutral. Kalau balik dok biak tengah hari balas tertarik juga, asak tak pun tertarik juga, memang jahanam lutut. Tu cerita sebab saya kata kita cari punca. Kita cari masalah tu menyebabkan akhirnya ibadat kita jadi tak sempurna. Kan macam saya cerita yang gaut dulu kan, bagi salam kan, kaki duduk tu kan bunyi ada dua-dua tak tahan, at-tahiyyat ada dua-dua. Kes apa? Ngundang penyakit yang tak sempurna. Jadi dah tak boleh nak sujud, tak apalah, duduk tak kursi, duduklah. Jaga gitu. Okey, kita nak habis takut tak ada habisnya. Maka jika ia sembahyang dengan toharnya satu fardu dahulu daripada ia berhadas, menyapu ia dan mengharuskan sembahyang beberapa sunat jua. Boleh ya. Lepas sembahyang fardu tiba-tiba ada datang hadas, dia ambil wuduk balik, tak payah basuh apa, kemudian dia sapu je khuf tu, boleh lagi diberi kesempatan untuk sembahyang beberapa sunat. Sunat ba'diyah lah ya. Untuk kategori khuf ya. Dan kategori daimul hadas. Dan jika menyapu seseorang pada hadir kemudian musafir ia, atau menyapu ia di dalam musafir kemudian jadi mukim dahulu daripada lalu masa sehari semalam, pada dua masalah ini nescaya menyempurna ia menyapu mukim. Bersalahan jika sudah lalu masa sehari semalam. Ini kes orang start musafir, start jadi mukim, kata dia memadai, dia sapu waktu dia musafir tu, bila dia jadi mukim boleh pakai waktu musafir tadi. Begitulah sebaliknya. Tak ada masalah kalau kategori yang melibatkan daimul hadas tadi. Jika sudah lalu masa sehari semalam, maka wajib atasnya menanggalkan muzanya kerana habis masanya pada masalah yang pertama, iaitu pada masalah bermukim tadi. Dah lebih sehari semalam, tak boleh nana. Jadi buanglah, ambil mayang macam biasa, dan kita berwuduk macam biasa dan sembahyanglah. Sebab biasanya dia gini tuan-tuan, kalau di tempat sejuk ni yang kerap kali berlaku, kalau tempat yang open, maksudnya yang terbuka, haba udara tu sangat, yang sejuk tu sebab angin tu, benda tak sejuk mana pun, macam kita pegang ketil, lah boleh pegang, tapi main angin laju, sejuk tu lain. Kalau tempat tu tutup, tak ada masalah pun nak berwuduk. Dia isu tempat terbuka. Itu yang jadi sejuk tu. Memang sebab di masjid sana tempat wuduk dia di luar, memang kawasan macam kita paik kat luar tu, angin boleh tahan tuan-tuan. Tu yang sejuk gedi tu, berketak tangan, macam orang kena pakai sen pula tangan tu. Tengok mudah lagi, rupanya tak tahan sejuk. Tengok. Dan wajib pula pada masalah yang keduanya, itu masalah bila dah habis mukim, habis hari semalam, kena buka, ambil wuduk macam biasa balik. Dan yang wajib pada menyapu khuf, nama menyapu jua jika ada ia sebelah atasnya, dan jika dibasuhkan dia sedikit sekalipun, dihantarkan tangannya yang basah di atas kura-kura khuf, atau ada titik air atasnya memadalah. Ni cerita kalau nak wajib sapu tu, kaedah sapu tu macam mana. Nak sapu lagu tu pun tak apa, dia nak buat jari lagu tu ayak, kena janji. Nak titis sayang atas tu pun tak apa, janji benda tu kita sapu. Syarat sapu je lah, bukan macam sapu tayamum kena clear betul. Ni dah menyapu saja ya, menyapu agak-agak gitu je. Kaki kita dah pakai stokin tu, kira dia dah bukan dah ada jari macam tu dah, dia memang tutup macam kita pakai kasut boot tu lah, sapu atas sapu je lah. Nak titis air pun boleh, kata dia, tak kisah, memadai ya. Dan tiada memadai menyapu atas batinnya, dan atas tumiknya, dan pada tepinya dan di bawah. Tu tak boleh. Sapu batin ni maknanya apa? Kita niat sapu je, tak sapu pun. Satu. Yang kedua, dia kata sini kalau kita sapu atas tumik saja, ambil ayak sapu sikit tu, ataupun sapu bawah tapak kaki sikit, sayang baru beli, tepi sikit, kata dia tak memadai. Jadi sapu semua, janji sapu bagi kena ayak semua.
Setengah orang kan sayang kan, mana boleh sayang, benda tu memang digunakan untuk tu pun. Dan sunat pada menyapunya dengan digores dengan anak jarinya, dan yang aula pada kafiatnya bahawa dihantarkan tangan kirinya di bawah tumit dan kanannya atas belakang anak jari kakinya. Jadi tangan kiri ni sapu belakang tumit tu, pukul bawah macam kita bertayamum tu lah. Yang kanan sapu ke atas tu pula, sapu. Mi ayam kita sapu betul, ya. Nyanyi senang, sapu bagi clear senang. Menurut pening kepala, sebab kita baca ayat ni yang pening kepala kita. Dan yang kanannya kepada akhir batasnya, okey. Dan batal menyapu moza dengan salah suatu daripada 3 perkara. Pertamanya, dengan ditanggalkan moza atau tanggal keduanya, atau salah suatunya, atau keluar khuf daripada patut menyapu bagi orang yang menyapu atasnya, seperti tembus atau apa ni, tembus atau pasak lekat lah. Okey, maknanya batal sini 3 perkara. Pertama, bila kita dah buka moza tadi, batal lah, kena ambil wuduk macam biasa lah. Sama ada kita buka satu atau tanggal kedua-duanya, ataupun kata dia keluar khuf daripada patut, maknanya kejadian asal khuf tu dah berubah bentuk lah. Itu bentuk keluar khuf daripada patut, maknanya asal tu dah berubah sifatnya tadi. Macam contoh saya buat kasut tadi jadi macam mulut buaya terbuka depan tu, pakai lagi dia, sabar pakai, ya. Kalau khuf ni dia tak boleh dah, ya. Atau tembus, dah ada ruang-ruang udara masuk, dah tembus tak boleh. Atau pasak ni jenis melekat kat tanah lah, umpamanya kita pijak melekat, payah-payah tak boleh ni, cabut, okey, batal lah. Kalau itu mana fasak kita faham sini lah. Dan keduanya, syarat kedua batal, lalu masanya, dan jika dengan ihtimal sekalipun, maka tidak harus menyapu bagi orang yang syak pada tanggal masanya, seperti bahawa lupa ia akan permulaan menyapunya. Jadi batal yang kedua ni ialah lalu masanya. Begini, masa tadi kita mengaji dah, ada masa berkaitan dengan waktu kita mukim ataupun waktu kita musafir. Lupa masa, sebab tu dia dah beritahu bermula kita bersih siap, kita dah suci semua siap, start ambil wuduk, kita pakai, itu dikira tak masa dia. Kadang-kadang ada kita jenis lupa masa, bila ya kita tolak tak ingat dah hari apa. Ni cerita zaman dulu lah. Okey. Baik. Dan jika dengan ihtimal sekalipun, maka tidak harus menyapu bagi orang yang syak pada tanggal masanya, seperti bahawa ia lupa akan permulaan menyapunya. Dia tak ingat dah start bila, waktu dia buat, waktu nak musafir tu. Jadi itu kerabatan, itu kena ingat betul-betul. Dan ketiganya, kedatangan sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti janabah atau haid atau nifas atau wiladah, maka batallah khuf tadi, sapu tadi, sebab datangnya janabah, mandi. Jadi benda tu kena mandi macam biasa balik, ya. Jadi kaedahnya mungkin ada heater dan sebagainya, jadi membantu untuk memanaskan balik badan, ya. Jadi khuf tadi batal lah. Maka diharuskan orang yang memakai moza seperti barang yang diharuskan pada wuduk, segala sapu ia, sembahyang dengan dia, beberapa fardunya dan beberapa sunat. Jadi harus sama macam wuduk lah, selesai sapu pun boleh sembahyang apa semua, kira hukum sama macam wuduk lah. Cuma kesnya kita tak sapu di kaki, itu je lah, ya. Jadi kita mengaji hari ni, tuan-tuan dan puan, tajuk yang berkaitan sekiranya kita berada di negara-negara yang bermusim sejuk ataupun keadaan yang memerlukan kita memakai stokin keras, stokin kulit tu, nanti disebut moza atau khuf dalam bahasa Arabnya.
Jadi mudah-mudahan panduan hari ini kita dapat jadikan bila kita merantau di tempat-tempat yang ada masalah ni. Sebab nanti macam kita pergi Turki Brunei, ada jemaah muslimah kita buat kaedah ni lah. Mana kaedah tak perlu membasuh kaki. Dia pakai sapu. Di khuf dia beli tu pakai sapu gitu je, wuduk kali kedua dan ketiga seterusnya lah. Sebab dia musafir 3 hari, bukan 3 hari, 10 hari. Sebab bukan duduk tempat tu, merantau atau tempat. Jadi dibolehkan, ya. Kecuali lah kalau kita dah berjunub dan sebagainya tu, tak adalah kena mandi semua lah. Ini cerita kita dalam bab khuf. Jadi minggu depan kita akan masuk bab tayamum. Ni seronok ya, sebab hari ni ramai yang pening kepala masalah ada aksiden, tak boleh kena ayak dan sebagainya. Kita akan tengok cerita tayamum. Ya, bila tak ada ayak, apa patut kita guna, atau bila ada anggota yang tak boleh kena ayak, maka kita boleh guna kaedah tayamum. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Lagi 5 minit ni. Tengok kulit apa nak buat tu, yang menyerupai kulit. Oh, kulit badan kita. Ingat kulit menentang apa tadi tu, ingat soalan tu. Kena rujuk bab tabarruj. Nanti ada bab fiqh namanya bab tabarruj. Ustaz tu ada kupas baru ni ya. Yang ustaz yang ngajar tajuk 1000 soalan apa? Al-halal bukan tajuk. Bukan, yang soalan jawapan tu. Syarah kita ni, syarah Dr. lupa tajuk buku tu. Al-halal fil Islam yang kupas soalan tu. Jadi soalan puan ni berkaitan dengan bab tabarruj. Tabarruj ni ialah bab berhiasan, bab berhias. Bagi orang perempuan ni, selagi mana tak terima fitnah, dia dimaafkan, diharuskan. Tapi bila dah terima fitnah, tak boleh. Macam saya cerita tadi lah kan, kalau kulit hitam, stokin putih, biasa, orang tak ada fitnah pun, orang tak heran pun. Tapi bila kulit putih, stokin sama dengan kulit, orang boleh syok macam-macam. Dia ni cukup bulu roma kaki ke, tak nampak bulu roma pun putih melepak kaki dia, sedangkan dia pakai stokin yang warna sama dengan kulit. Jadi saya melihat sini, secara peribadi saya melihat dia lebih membawa kepada masalah fitnah kepada si pemakai tadi. Sebab itulah orang perempuan ni dalam hadis Nabi pun suruh pakai benda yang agak gelap-gelap, ya, yang maknanya yang tak nampak warna yang boleh menarik perhatian lelaki. Dia jangan main-main tuan-tuan perempuan. Nafsu lelaki perempuan ni dia bukan kata stokin ya. Sebab tu fatwa mufti satu ketika dulu dia fatwa bunyi tapak kasut kaki pun haram. Di Mesir untuk perempuan. Bunyi tapak kasut dikira haram dah. Pasal apa tuan-tuan? Maknanya iman orang lelaki ni dia tak boleh dengar tapak kasut pun dia boleh naik nafsu. Itu hebat tu. Tak sungguh. Ini cerita sebab tu sampai di Mesir dia fatwa iman ketika itu. Ni ketika itulah ya. Bukan ni yang satu ketika dahulu. Mufti Mesir sampai fatwa macam tu. Maknanya dia nak jaga iman laki-laki Mesir. Tak tahan dengar tapak kasut, tak boleh dah. Baru tapak kasut, bukan cerita tengok stokin warna kulit lagi. Tu jadi yes. Tambah ada cerita pakai minyak wangi. Saya cerita lah kan hak jenis bau minyak wangi Pak Batu tu, punya kuat bau wangi tu, sebab dia menaikkan nafsu lelaki. Sebab tu kalau benda macam ni pun kita nampak dah tak nak boleh. Tambah-tambah kalau melibatkan warna yang hampir sama dengan kulit tu, lagi saya rasa tak pun nak boleh lagi lah. Lagi naik geraham orang lelaki tengok, yang masalah. Sebab itulah bila syariat dalam Al-Quran kata melabuhkan kan, melabuhkan tu kalau boleh bukan setakat bawah dada ni kalau pakai tudung, bahkan juga kaki tu. Janganlah sampai melabuh sampai zaman jahilah sampai boleh sapu jadi MBSP tak payah bertanggungjawab. Tu macam pengantin lah ni. Tuan-tuan hak pengantin saya nak tegur lah, tak sah lah pakai baju pengantin hak sampai kena ada orang angkat belakang tu. Bagilah tugas menyapu tu tugas MBSP, bagi apa buat. Ni kita nak buat juga hari kahwin clear. Dia heret tu clear. Bersih.
Kita lah ni dah mula terikut ke arah kebaratan. Tu cerita, tak usah cerita bab sanding lagi lah. Bab sanding jadi masalah ramai. Mengajar banyak, Ustaz Zahirul dah kupas banyak kali-kali dah, buat juga, kupas kali-kali buat juga. Dia jadi haram tu apabila ada umpatan. Ini kena faham. Islam mengharamkan kerana ada umpatan. Dia begini, mana ada orang tengok pengantin, orang tak komen. Cuba tuan-tuan tengok, orang akan komen. Lubang hidung besar sebelah abang tengok. Bila dah ada unsur mengumpat, jadi haram. Islam nak jaga hak ni tau. Islam tak nak orang buat dosa. Ada komen lah tuan-tuan. Kalau segak, komen cara segak. Kalau hak tak segak, cara tak segak. Laki tinggi sangat, bini rendah sangat, macam-macam. Benda ni yang menyebabkan Islam larang. Kalau nak buat adik-adik saja, tak ada masalah, hang sanding depan adik-adik, depan menakan, puak menakan, hang sanding adik-adik. Dia bila berlaku umpatannya orang awam, adik-adik dia tak mengumpat sebab adik-adik dia kata dia nak kata apa-apa dah. Bagi dia comel semualah. Hidung tinggi tak tinggi pun comel. Gigi satu batang tak ada depan pun comel. Adik-adik, cuba orang luar, dia akan komen. Sebab tu komen tu sekarang, zaman dulu boleh tahan tuan-tuan, zaman lah jenis viral ni lagi sakit jiwa. Maka Islam melihat benda inilah, Islam kata tak boleh. Sebab apa? Nak jaga maslahah, tak nak orang buat dosa banyak. Tu tak tahu cerita lah bab hak inai-inai hak ikut cara tu, banyak cerita lah kalau bab ni tuan-tuan, ni kita nak kupas. Jadi kalau kita yang mengaji hari ni tuan-tuan, ada anak dara masing-masing, kita balik pada agama kita, buat yang mana Islam suruh sudah, ya, bersederhana tu lebih baik. Janji biar ada barakah ya tuan-tuan. Tak mau buat grand-grand, tahun 2 tahun cerai. Baru ni saya ada kes mai rumah saya malam ni, laki bini mai suami dia muka ganah, tengok muka ganah. Saya cek nama, kata Baran awak ni, jenis orang Baran ni. Bini mengadu, ni laki bini mengadu, anak ada tengah. Saya duk fikir, alah hati aku ni nak mengubat orang ke nak sesi kaunseling. Dia main mengadu masalah rumah tangga rupanya. Jadi dia ceritalah laki dia suka pemarah dan sebagainya, balik malam-malam bawa gitar pergi main gitar. Anak 3 dah tuan-tuan. Lalah saya kata kat mereka dua, saya kata gini, saya kata, encik, puan, hidup kita ni tak lama. Kita kecapi nikmat perkahwinan ni tak lama. Cuba fikir waktu bercinta dulu, kan? Bercinta, susah payah cari duit, nikah, kan senang kan, bela anak. Bila kes macam ni mudah sangat nak, yalah, nak arah ke arah penceraian. Dia pun duduk meniaga depan Tesco tu, food truck tu. Bini dia comel, laki dia tak pun comel mana pun. Saya tengok lah. Tapi jodoh mereka, anak 3-4 dah. Jadi bila saya kata gitu, laki dia diam lah. Bini dia cerita banyak, laki dia diam. Jenis laki-laki bagus tu, dia diam, dia sabar, dia jenis sabar kan. Jadi lama-kelamaan saya kata sekarang ni, kalau biasalah perempuan ni dia akan salah laki, yang suami pula akan salah isteri. Sebab hang dah kerja promoter dah, lepas tu balik hidup meniaga lagi, masa tak ada di rumah, jadi laki tension lah. Mula laki buat gitar, saya kata nasib baik buat gitar pergi main. Kalau buat perempuan lain boleh tahan lah buat gitar pergi main, nampak depan mata main gitar Tesco car book sale tu. Ni masyarakat kita hari ni tuan-tuan. Anak 3, anak 4 ada masalah rumah tangga. Masa bercinta tak berlaku apa-apa, kentut membusuk, kentut wangi busuk lah. Gitu. Ni masalah ya tuan. Sebab tu dalam kitab Tajul Muluk dia ada tulis nama berdasarkan sifat tau. Ni saya nak ajar tuan-tuan, tapi jangan percaya sangat, dia saja-saja yang ni off record